Kebelakangan ini kita sering mendengar berita mengenai remaja yang hilang setelah mereka keluar daripada rumah. Ia bukan berpunca daripada kes pencurikan atau mereka ini berada dalam keadaan yang bahaya. Sebaliknya, mereka memilih untuk melarikan diri dan mendapat keseronokan bersama teman lelaki mereka. Adakah ia berpunca daripada salah didiknya ibu bapa atau perangai mereka tersendiri? Mari kita merungkai dan membongkar isu ini dengan mendengar beberapa pandangan daripada orang ramai. Yang gadis yang lari daripada rumah ni selalunya jadi sebab masalah keluarga. Antara punca dia perceraian lah. Mak ayah gaduh, tak jaga anak. Itu yang buat diorang jadi liar, pergi melepak sana melepak sini, bercampur pula dengan budak-budak yang cakap memang liar. Satu mungkin sebab stres, satu lagi sebab mungkin pergaulan lah. Yang kurang pengawasan ibu bapa, yang mungkin bebas sikit ikut-ikut kawan lah. Sebentar tadi kita sudah pun mendengar beberapa pandangan daripada orang ramai. Sekarang ini bersama saya iaitu remaja yang pernah terlibat dalam kes lari rumah. Di sini saya akan bertanya mengenai mengapa anda berbuat demikian dan bolehkah anda berkongsi kepada kami perasaan ataupun tindakan mengapa anda berbuat demikian dan memilih untuk melarikan diri daripada rumah. Mengapa saya membuat keputusan untuk lari dari rumah adalah berpunca daripada pertamanya ibu bapa saya yang terlalu pentingkan hal kerjaya sehingga lupakan anak-anak mereka. Segala apa yang aktiviti yang saya lakukan tiada pantauan dan saya bebas untuk melakukan apa-apa. Sehingga satu hari itu teman lelaki saya telah mengajak saya untuk tinggal bersamanya dan saya menerima ajakan itu dan mengikut teman lelaki saya. Setelah saya keluar dari rumah dan mengikut teman lelaki saya tinggal di rumahnya, pada satu hari saya telah terlanjur dan hamil anaknya. Akan tetapi teman lelaki saya tak bertanggungjawab, tidak mahu bertanggungjawab ke atas anak yang ada dalam kandungan. Saya telah hamil anak 5 bulan dan saya ditinggalkan. Saya membawa diri seorang diri. Kemudian saya mengambil keputusan untuk pulang ke rumah dan ibu saya risau terhadap saya. Dan setelah mereka nampak perut saya, mereka malu dan tak nak terima saya. Dan mereka mengambil keputusan untuk hantar saya ke pemulihan akhlak. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton kita pada hari ini. Anda bersama saya Khairul Afizuddin dalam rancangan Malaysia hari ini. Jadi, sebelum kita memulakan majlis kita dengan lebih lanjut, anda sudah dipertontonkan dengan beberapa video temu bual yang dilakukan oleh wartawan lokasi kami iaitu Muhammad Nazmi. Seperti yang anda dapat lihat tadi, beberapa pendapat daripada masyarakat kita berkenaan dengan isu remaja lari daripada rumah dan juga ada juga temu bual yang dilakukan kepada remaja itu sendiri yang terlibat dalam kes remaja lari daripada rumah. Jadi, apa perbincangan kami pada hari ini? Sudah tentulah iaitu kes masalah sosial di negara Malaysia. Untuk kita tahulah, kes masalah sosial di Malaysia ini ada terlalu banyak. Tapi kita hanya fokuskan kepada kes remaja lari daripada rumah sahaja yang mana kita akan membincangkan dengan lebih lanjut dengan tetamu jemputan kita nanti. Okey. Seperti yang kita selalu dengar di berita dan juga keratan akhbar yang mana mengatakan kes remaja lari daripada rumah ini semakin banyak kita dengar kebelakangan ini. Jadi di sinilah kita akan membincangkan kenapa berlakunya kes remaja daripada rumah dan bagaimana untuk menanganinya. Jadi, untuk mengupas isu ini dengan lebih lanjut dan membesarkan lagi perbincangan ini dengan info-info yang kita dapat, marilah kita memperkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini. Tetamu jemputan kita ini merupakan pensyarah daripada Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial daripada Universiti Utara Malaysia.
Jadi mari kita berkenalan dengan mereka. Pertama sekali, tetamu jemputan kita merupakan pensyarah iaitu Dr. Siti Hajar. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Dan juga tetamu seterusnya adalah Dr. Zayani. Apa khabar Doktor? Ya, Alhamdulillah sihat. Terima kasih untuk hari ini bersama kami. Okey, seterusnya kita akan teruskanlah kepada sesi perbincangan kita pada hari ini. Jadi saya nak tanya kepada Dr. Hajar sendirilah. Apa pendapat doktor berkenaan dengan kes remaja lari rumah ni? Boleh doktor berjelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, berbalik kepada soalan Cik tadi berkaitan tentang isu remaja lari daripada rumah. Jadi pada pendapat saya, sebenarnya golongan remaja ni sememangnya tak dapat lari daripada terdedah dengan masalah-masalah sosial yang berlaku dalam suasana di persekitaran kita pada hari ini. Salah satu isu yang dikaitkan dengan golongan remaja yang rata-ratanya terdiri daripada remaja yang mempunyai masalah lari daripada rumah. Jadi isu ini dilihat telah menjadi semakin berleluasa pada masa kini sehingga ia telah menjadi asam garam kepada golongan remaja yang bermasalah. Terdapat juga masyarakat pada hari ini telah memandang golongan remaja sebagai golongan yang mudah terdedah dengan masalah sosial sehingga ada yang melabelkan bahawa golongan remaja di negara ini sebagai golongan yang telah rosak akhlaknya kerana tenggelam dengan masalah-masalah sosial, misalnya seperti isu remaja lari daripada rumah yang akan kita bincangkan dengan lebih terperinci pada hari ini. Jadi dalam hal ini kita tak boleh nak salahkan golongan remaja semata-mata tau, sebab sebenarnya terdapat pelbagai dan beberapa faktor yang menyebabkan kenapa golongan remaja ini terlibat dengan kes lari daripada rumah ini. Jadi pada pendapat saya, perkara ini seharusnya kita perlu dilihatlah dari sudut yang lebih mendalam dan bukannya melalui tanggapan-tanggapan awal yang negatif semata-mata. Apakah punca berlakunya kes-kes remaja lari daripada rumah ini? Baiklah, berkaitan tentang punca-punca remaja lari daripada rumah ini sudah menjadi satu perkara lumrah dalam kehidupan zaman moden pada masa kini. Jadi sebab utama ialah ibu bapa sendiri, di mana pada zaman ini mereka mengabaikan amalan mendidik anak-anak dengan baik. Jadi kegagalan ini banyak dikaitkan dengan sikap ibu bapa sendiri yang terlalu sibuk mengejar kerjaya ataupun mencari rezeki buat keluarga mereka. Jadi secara tidak langsung remaja akan berasa diri mereka disisihkan oleh ibu bapa kerana ibu bapa tiada langsung masa bersama dengan anak-anak untuk tempoh yang panjang. Contohnya macam rekreasi, bercuti. Jadi kegagalan ibu bapa melakukan tugas mendidik itu telah membawa fenomena sosial daripada terus berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada masa kini. Okey doktor, baiklah. Seterusnya kita bertanya kepada Dr. Zayani pula lah. Okey, bukan saya je yang nak tahu ni. Mungkin penonton juga nak tahu. Apakah kesan yang akan terjadi atau kesanlah kepada remaja yang terlibat dalam kes lari pada rumah ni, dan juga bagaimana untuk kita bantu atau tempatkan mereka yang terlibat dalam kes ini untuk memulihkan mereka dan hidup seperti remaja-remaja lain di luar sana. Boleh doktor perjelaskan? Baiklah, terima kasih kepada Encik Hafizuddin bagi pertanyaan sebentar tadi. Izinkan saya menjawab soalan pertama terlebih dahulu, iaitu kesan kepada remaja yang lari dari rumah. Okey, remaja yang lari daripada rumah ini biasanya mereka akan lebih terdedah kepada bahaya moral. Pendedahan ini yang akan menyebabkan mereka menjadi remaja yang tidak terkawal, di mana mereka akan terlibat dengan unsur yang tidak sihat seperti gangsterism, vandalism, seks luar nikah dan juga penagihan dadah. Bagaimana untuk kita bantu atau tempatkan mereka yang terlibat dalam kes ini untuk memulihkan mereka dan hidup seperti
remaja-remaja lain di luar. Okey, bagi soalan yang kedua iaitu cara untuk kita membantu mereka. Terdapat pelbagai cara untuk kita membantu mereka keluar daripada kencah kehidupan yang tidak sihat dan juga songsang, di mana kita memerlukan penglibatan dari pelbagai pihak, sama ada daripada akar umbi itu sendiri, bermula daripada peranan ibu bapa, keluarga, masyarakat dan juga komuniti. Selain itu, kita memerlukan penglibatan daripada agensi-agensi berkaitan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pendidikan, Jabatan Agama Islam, Agensi Aktivitas Kebangsaan dan juga polis. Pemulihan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat ialah melalui asrama akhlak, sekolah tunas bakti dan juga Taman Seri Puteri. Manakala peranan AADK pula ialah melalui selian dan juga tahanan. Betul. Baiklah, kita teruskan lagi lah dengan soalan yang seterusnya. Kita berbalik kepada Dr. Hajar tadi. Doktor, saya nak tahu, apakah langkah-langkah untuk mengatasi masalah remaja lari daripada rumah ni? Apakah langkah-langkah yang boleh kita atasi untuk kita orang panggil cegahlah daripada makin bertambah kes-kes remaja daripada rumah ini, doktor? Doktor boleh kongsikan. Antara langkah mengatasi masalah sosial ini adalah kesedaran dalaman yang perlu ada dalam diri ibu bapa untuk mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang aktif untuk memastikan anak-anak mereka mendapat didikan agama yang sempurna. Jadi terdapat segelintir ibu bapa yang beranggapan bahawa bidang kerohanian ni tak penting. Jadi ibu bapa perlu menerapkan ajaran-ajaran agama sejak kecil lagi. Contohnya seperti mengaji, solat dan juga menerapkan sifat peribadi yang mulia. Oleh itu, agama yang sempurna perlu diberikan kepada anak-anak agar dapat melahirkan remaja yang bermodal insaniah. Sebagai ibu bapa, mereka haruslah mempunyai pegangan agama yang kukuh supaya dapat dijadikan contoh kepada anak-anak. Okey. Kita pun dah banyak bertanya soalan kepada doktor kita, jadi kita nak tanya satu soalan terakhir lah. Okey, soalan ni saya nak ajukan kepada Dr. Yani kembali. Okey, seperti yang kita dapat lihat dengan perkongsian-perkongsian tadi disampaikan, saya nak tahulah, Dr. Yani, saya nak tahu apa pendapat Dr. Yani sendiri tentang isu dari rumah ini yang mengatakan ibu bapa kepada remaja yang terlibat dalam masalah ini, mereka ni adalah punca utama berlakunya kes tersebut, yang mana masyarakat sering menyalahkan ibu bapa kerana tidak pandai mendidik anak-anak mereka, dan itulah penyebab berlakunya isu remaja daripada rumah ini. Jadi dekat ini saya nak doktor kongsilah apa pendapat doktor sendiri tentang ibu bapa yang dikatakan tidak pandai mendidik anak-anak ini. Doktor boleh bersilakan. Baiklah, dalam hal ini saya tidak menafikan bahawa ibu bapa memainkan peranan penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan anak-anak ini melarikan diri dari rumah. Okey, faktor pertama ialah kurangnya kasih sayang disebabkan ibu bapa terlalu melupakan perhatian terhadap pekerjaan berbanding dengan keperluan anak-anak mereka. Faktor yang kedua ialah kurangnya kasih sayang disebabkan perpecahan dalam keluarga seperti perceraian ibu bapa. Faktor yang ketiga ialah sikap ibu bapa yang terlalu mengongkong sehingga menyebabkan anak-anak memberontak dan memilih jalan keluar yang tidak sihat daripada permasalahan tersebut. Okey, faktor yang keempat ialah ibu bapa terlalu memberi kasih sayang yang berlebihan seperti memberi wang ringgit tanpa sebarang pengetahuan di manakah wang tersebut digunakan. Okey, faktor yang terakhir ialah ibu bapa tidak memberi pendedahan kepada anak-anak berkaitan cara pemilihan rakan sebaya. Seperti yang kita tahu, anak-anak mereka tidak tahu kebaikan dan keburukan dalam pergaulan seharian. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam hal ini. Okey, itu saja berkaitan dengan pendapat saya. Terima kasih. Okey doktor, terima kasih doktor atas perkongsian. Okeylah, kita pun sudah sampai di penghujung rancangan. Jadi,
saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu jemputan kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi sedikit tentang perbincangan kita pada hari inilah. Saya ucapkan terima kasih Dr. Hajar dan Dr. Yani. Terima kasih. Jadi, semoga perkongsian pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada semua penonton kita, iaitu kepada ibu bapa dan juga remaja-remaja sendiri pada hari ini. Semoga negara kita ini makin berkurangan dengan masalah sosial dan semoga kita menjaga kita punya dirilah seperti remaja kan. Remaja pada hari ini yang macam kita tahu kan, mereka ini berfikiran ingin mencuba, segala-galanya ingin mencuba, ingin bebas dan sebagainya. Jadi kita harap remaja-remaja di luar sana dapat meneruskan kehidupan dengan lebih baik dan semoga tidak terikut dengan langkah-langkah yang negatif. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton. Jadi kita berjumpa lagi dan terima kasih. Jaga diri.